Akhir zaman buat apa? Tak salah aku orang nak berhibur. Tapi apa salahnya sambil berhibur, sambil berdakwah? Anak muda. Demi kesatuan ummah, memperkasa ekonomi Hufaz. Jika orang sukakan kamu, mereka akan dengar apa yang kamu katakan. Tapi jika mereka yakin pada kamu, mereka akan berikan kamu bisnes. Itulah branding. Manusia tidak berhak untuk menang, tersedia untuk kalah. Dia simple, asal mantul. Hidup bagaikan sebuah perjalanan. Semakin jauh kita berjalan, semakin banyak halangan yang kita perlu tempuh. Keimanan, kesabaran menjadi penentu untuk kita terus maju ke depan. Dia slow hand asal tak feeding. Menang kalah adat pertandingan. Kita masuk enemy auto merinding. Dengan izin Allah, pasti tiada halangan. Curut tak apa, yang penting strike. Rezeki tu Allah yang bagi. Kata-kata bukan nista, tapi azimat. Bergerak senada menuju kejayaan bersama. Alamak, mantap Syekh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan lagi pada petang ini di Facebook Live Mantap Syekh di page kita. Kita bersiaran secara langsung di 3 page pada petang ini. Yang pertama di Facebook page Kardok, yang kedua di Akademi Al-Islah dan yang ketiga di Mantap Syekh. Alang-alang lalu dekat korang punya ni kan, feed Facebook tu kan, boleh like dan share kepada sahabat-sahabat semua. Ayo sama-sama kita follow, kita imarahkan. Setiap hari kita buat daripada pagi sampai ke malam. Kita akan ada live perkongsian untuk penonton-penonton, semuanya untuk memberikan yang terbaik kepada anda. Baik, apa khabar semua? Duduk di rumah sampai keluarga tercinta ataupun duduk di tempat kerja ke kan, tengah-tengah buat kerja tu, pastikan anda mematuhi SOP dan terus berada dalam keadaan selamat. Dan yang paling penting, kita jaga kita, sama-sama putuskan rantai wabak COVID-19. Pada hari ini kita nak kupas berkenaan dengan satu perkara yang patut kita lihat dan juga satu tabiat dalam kehidupan kita. Kalau semalam kita cerita tentang adab makan dan minum, yang mana satu benda yang cukup penting untuk kita tahu. Ada orang dianggap remeh, ada orang dianggap macam benda kecil biasa-biasa, tapi adab makan dan minum patut kita tahu. Itu yang semalam. Kalau hari ni kita nak bawa lagi satu tentang tabiat manusia berkenaan dengan berat ataupun malas nak melakukan kebaikan. Ini yang akan kita kupas dan kita bincang pada hari ini berkenaan dengan satu tabiat malas beratnya nak buat kebaikan. Baik. Kalau kita tengok di dalam satu hadis Nabi SAW, riwayat daripada Abu Daud, yang mana menyebutkan bahawa baginda Nabi SAW menyatakan satu hadis yang membawa maksud. Nabi kata, janganlah kamu meremehkan kebaikan walaupun hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya,
amalan itu adalah sebahagian daripada kebajikan. Hadis ni sebagai pembukaan perbincangan kita. Bila mana kita nak tengok Nabi pesan kepada kita supaya dalam kehidupan kita ni jangan melepaskan peluang untuk buat kebaikan walaupun sekecil mana. Sebab kita ni nampak bila sebut tentang kebaikan, kita nak fokus kepada yang besar, kita fokus kepada yang berat-berat, kita fokus kepada yang sangat-sangat luas. Tapi jangan kita lupakan kebaikan-kebaikan yang kecil. Sebab Nabi kata, jangan meremehkan apa-apa kebaikan walaupun sekadar berbicara dengan kawan kamu menggunakan wajah yang manis dan tersenyum. Kerana itu juga adalah kebajikan. Kalau dulu masa belajar, guru selalu pesan, dia kata, kalau depan mata ada peluang untuk buat kebaikan, jangan ditinggalkan. Sebab daripada sekecil-kecil kebaikan sampailah sebesar-besar benda, tolong jangan lepaskan peluang. Sebab kamu tidak tahu kebaikan yang manakah akan menjadi pemberat terakhir pada amalan kamu di mizan nanti. Mana tahu kut-kut lah satu benda saja kita membuang sampah di dalam tongnya. Asal ada di luar kita masukkan ke dalam tongnya. Kecil sahaja plastik cekelat terkeluar ke bawah kita angkat bubuh. Itu pun kebaikan. Rupa-rupanya bila ditimbang amalan di mizan sama berat. Ditengok amalan yang membuang plastik coklat tadi ke dalam tong sampah, itulah yang menambahkan sikit berat untuk mizan kebaikan sebelah kebaikan itu, maka yang baik itu lebih berat daripada yang jahat. Siapa yang tolong? Yang kita buat amalan yang paling kecil tadi, membuang sampah ke dalam tongnya. Sebab tu kita jangan lepaskan peluang. Ada peluang untuk buat kebaikan, ada jalan untuk buat kebaikan, maka ambil, maka gunakan dengan sebaiknya. Sebab tu petang ni kita nak tegur kepada diri kita, kepada penonton-penonton, yang mana kalau ada di antara kita yang jenis malas, yang jenis berat, yang jenis tak nak untuk berbuat kebaikan. Dia kata hidup saya simple, hidup saya tak buat jahat, saya tak payah buat baik, relax sudah. Saya dah tak nak buat jahat, kira okey lah tu. Saya nak buat baik apa lagi? Hidup saya dah dalam keadaan baik. Kalau fikir macam tu senang lah. Kita kena dua-dua, dia tak boleh sebelah. Bukan hanya tinggalkan benda jahat itu dah selesai, belum. Maka bila mana dah tinggalkan benda jahat, kena lazimi untuk buat benda baik. Yang ni yang kita nak tegur pada hari ni. Kita nak ingatkan pada diri kita, kita nak ingatkan kepada penonton-penonton supaya jadi orangnya rajin melakukan kebaikan, jadi orangnya rajin buat amal soleh, jadi orangnya rajin untuk buat kebajikan. Baik. Kita ada 3 poin yang kita nak sentuh pada petang ni. Yang pertama adalah kita nak tengok dulu apa sebab orang ini malas untuk buat baik. Apa pasal? Apa sebab dia ni malas nak buat baik? Mesti ada sebab. Dia mana ada malas saja-saja. Malas tak ada sebab, tak ada. Dia mesti ada sebab kenapa dia berat nak lakukan kebaikan. Yang pertama, kenapa orang ini berat nak buat kebaikan adalah sebab dia memandang remeh tentang pahala. Dia memandang remeh. Dia kata, dapat pahala ke tak dapat pahala ke, kisah apa. Aku janji aku hidup baik, rezeki cukup aku semua, jalan je lah. Dia memandang remeh tentang pahala. Siapa yang memandang remeh tentang pahala, inilah satu kerugian yang sangat besar. Betul. Kamu bukan masuk syurga kerana pahala. Tak ada orang masuk syurga sebab pahala. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Tetapi kalau nak dapatkan rahmat Allah, kena buat amal soleh. Kalau nak dapatkan rahmat kasih sayang daripada Allah, kena buat amal kebajikan banyak-banyak. Baru dapat. Kita buat kebaikan, pahala itu dia sebagai wang transaksi di akhirat. Memang, saya ulang sekali lagi, bukan masuk syurga kerana pahala, tetapi masuk syurga kerana rahmat Allah. Tapi nak dapatkan rahmat Allah, kena buat amal soleh yang mendatangkan pahala. Itu caranya. Jadi siapa-siapa yang memandang remeh terhadap pahala, maka dia berada dalam kerugian yang sangat besar. Sebab dia tak tahu nak dapat pahala ni cukup senang. Tapi yang itulah yang dia berat nak buat. Tetapi nak dapatkan dosa cukup payah. Kadang-kadang kena keluarkan duit, kadang-kadang kena perah tenaga nak buat dosa. Tapi yang itulah yang rajin dia buat. Oleh kerana itulah disebutkan bila mana contoh dalam bulan Ramadan orang tutup pintu neraka serapat-rapatnya, dibuka pintu syurga seluas-luasnya. Ada hamba Allah yang jenis degil ketegak. Nak dibukanya pintu neraka yang dah ditutup, nak ditutupnya pintu syurga yang telah dibuka. Sebab malasnya nak buat baik, rajinnya buat dosa. Dia kena tahu. Yang mana disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi nak bagi satu bahasa Inggeris, dia orang sebut apa, gatal nak sebut bahasa Inggeris tapi tak tahulah dia punya istilah dia. Dalam bahasa Melayu dia adalah,
Bila mana Nabi ceritakan tentang hadis ini, Nabi ceritakan tentang perihal ini, Nabi nak bagi satu motivasi kepada hamba Allah, kepada umat-umat baginda Nabi SAW supaya rajin buat baik. Senang. Nabi kata, barang siapa yang dia ini berniat nak buat satu kebaikan, maka akan ditulis padanya satu pahala. Siapa yang berniat nak buat kebaikan, baru niat, belum buat, baru niat, baru dalam hati, nak buat baik, baru niat. Bila mana dia baru niat nak buat baik, maka akan dicatat padanya satu pahala kebajikan. Dan barang siapa yang berniat nak buat baik dan dia laksanakan kebaikan tersebut, maka akan ditulis padanya 10 pahala kebajikan. Dan barang siapa yang berniat nak buat jahat dan dia tak buat, maka tidak ditulis apa-apa padanya. Tetapi bila mana dia berniat nak buat jahat, lalu dia buat kejahatan tersebut, maka akan dicatat padanya satu kejahatan. Akan dicatat padanya satu kejahatan. Dah digambarkan pada kamu punya senang nak dapatkan pahala, nak buat baik punya senang dapat hasilnya, tak nak lagi buat. Bila mana buat jahat ini kena buat, barulah ditulis. Yang itu juga yang dipulun nak dibuat. Kenapa yang baik ini tak nak dibuat? Sebab tu bila mana tengok pada hadis Nabi SAW tadi, kita bawa ke tempat lain sikit, kita cerita pada tuan-tuan. Kalau kita fikir balik, bila mana amalan ditimbang di mizan, ditimbang, maka akan diperlihatkan yang jahat dengan yang baik ditimbang. Maka bila mana ditimbang itu, ada orang yang pelik, dia melihat. Dia melihat apa? Dia melihat. Dia tahu hadis tadi, bila mana niat nak buat baik dapat 1, bila mana buat dapat 10. Tapi bila mana kejahatan dibuat 1 je ditulis. 1 nisbah 10, jauh beza, ada 9 perbezaan. Bila mana 9 perbezaan ni ditimbang amalannya di mizan, tengok yang jahat lagi berat daripada yang baik. Cuba fikir tengok berapa jahat hidup dia di atas dunia. Sebab 1 nisbah 10, dia tetap lagi berat belah yang jahat, bukan berat belah yang baik. Yang ni kita kena fikir balik. Punca nombor 1, kenapa orang ini berat nak buat kebaikan? Jawapannya adalah kerana dia adalah orang yang meremehkan pahala. Yang kedua, kenapa orang ini dia berat nak melakukan kebaikan? Kerana dia dah menjadi best friend kepada iblis. Dia dah jadi best friend, dia dah berkawan, dia dah sehidup semati, maka payah dia nak buat kebaikan. Sebab dia dah dikongkong, dia dah dibelenggu dan dia sudah pun ada penasihat 25%. Dia dah ada di sebelah dia, maka susah dia nak buat. Bila mana dia terfikir, iblis akan alihkan dia punya perhatian. Bila mana dia cuba nak buat, iblis akan alihkan dia punya perhatian. Bila mana dia dah bersungguh-sungguh nak buat, dia akan jadi terhalang kerana iblis akan cakap pada dia benda-benda yang lebih menyeronokkan daripada berbuat kebaikan tersebut. Dia akan jadi payah nak buat. Sebab tu berat. Orang pun pelik tengok dia, kenapa dia ni berat sangat nak buat baik? Rupa-rupanya dia dah ada kawan yang rapat dengan dia. Namanya adalah iblis. Dan yang ketiga, kenapa orang ini berat nak buat kebaikan? Kerana dia tidak nampak pun kebaikan itu satu benda yang menguntungkan. Dia nak tengok mana untung dah. Aku penat-penat cari duit, tiba-tiba nak sedekah pada orang, mana untungnya kat aku, duit aku keluar lagi ada. Dia tak nampak keuntungan tersebut. Sebab apa dia tak nampak keuntungan itu? Sebab dia tak nak dengar apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tak nak tengok, dia tak nak dengar apa yang ada di dalam hadis Nabi SAW. Kalau dia dengar, kalau dia tengok, kalau dia ambil perhatian, maka dia akan tahu yang mana bila mana mengeluarkan sesuatu itu tidak nampak langsung di mana ruginya. Sebab yang dikeluarkan itu adalah dia punya, tetapi tidaklah dia dapat di dunia, tetapi dia akan dapat di akhirat kelak. Dia tak akan nampak rugi. Tapi yang masalah tak nak buat benda baik, berat nak buat benda baik sebab dia asyik nampak ruginya bila mana buat baik. Asyik keluarkan benda kita bagi pada orang, asyik penatkan diri kita untuk bantu orang, asyik kita ni je kena mengalah untuk membantu orang lain. Tak ada untung lah dia kata macam ni. Dia mencari keuntungan daripada kebaikan, bila mana dia tak nampak, dia tak nak buat kebaikan tersebut. Baik. Itu 3 punca kenapa seseorang ini berat untuk buat kebaikan. Yang seterusnya poin saya nak sentuh untuk tuan-tuan pada petang ni, peringatan untuk saya dan untuk tuan-tuan, kenapa zaman kini orang lebih pilih melakukan dosa berbanding nak melakukan kebaikan. Dia cepat sangat, senang aja. Dia kata apa nak buat, dah yang ni je ada pilihan, apa nak buat, yang ni je ada pilihan. Dia memilih untuk melakukan dosa. Dan lagi satu yang kita kena tahu, akhir zaman ini
Orang yang berbuat pahala akan dipandang aneh dan orang yang berbuat kejahatan akan dipandang benda biasa, lumrah. Dia ni keluar tak tutup aurat, biasa, tak ada orang tengok. Dia ni keluarnya bercakap benda yang tak elok, orang anggap biasa. Dia buat apa-apa dosa pun orang anggap biasa. Tetapi bila mana dia buat satu benda baik, orang pelik. Ui, pergi sembahyang Jumaat tu. Oi, pelik ke? Ui, nak makan macam doa dulu tu. Pelik ke? Sebab itu Nabi kata Islam di akhir zaman pelik. Dia datang dalam keadaan asing, dia akan kembali dalam keadaan asing. Dan beruntunglah orang yang asing di akhir zaman. Makna orang asing ni bukan orang yang pelik, tetapi orang yang kekal melakukan apa yang disuruh oleh agama, dia akan menjadi orang yang pelik di akhir zaman, maka beruntunglah dia. Pelik. Kalau zaman sekarang, tuan-tuan pakai jubah pergi ke shopping mall, orang pelik orang tengok, daripada atas ke bawah orang tengok. Padahal pakaian itu menutup aurat kan? Ya. Padahal pakaian itu sopan ataupun tidak sopan, apa yang pelik? Tapi bila mana berpakaian sopan, berpakaian cantik, berpakaian elok, mengikut apa yang disuruh oleh landas-landas agama, yang itulah orang akan pelik tengok di akhir zaman. Pelik. Tengok dah dipertontonkan untuk buat benda baik, tapi yang itulah yang ditinggalkan, disuruh untuk tinggalkan benda jahat, yang itulah yang lazim untuk dibuat. Kenapa jadi macam ini? Jawapannya macam tadi juga, dia telah ditutupi matanya daripada melihat kebaikan daripada benda baik, sebaliknya dia melihat benda baik itu adalah jahat. Yang ni yang jadi satu kerosakan di akhir zaman. Rosak habis. Baik. Kita lihat sedikit di dalam satu hadis Nabi SAW. Yang mana riwayat daripada Imam At-Tabrani, kata Nabi SAW sekali lagi untuk menganjurkan umat-umatnya melakukan kebaikan, janganlah berat untuk melakukan kebaikan. Kata Nabi SAW yang membawa maksud, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik ataupun bermanfaat bagi manusia yang lain. Kenapa kamu berat sedangkan kamu dah tahu Nabi bagi tahu kepada kamu orang yang baik adalah orang yang sangat bermanfaat. Itu pun kamu tak termotivasi lagi untuk melakukan kebaikan dengan bersungguh-sungguh. Sekali lagi, soalan yang kedua ditanya kepada penonton-penonton, pelik ataupun tidak melihat orang yang berat nak melakukan kebaikan. Sedangkan bila buat baik, pahalanya sudah tentu. Bila buat baik, orang suka. Bila buat baik, perjalanan hidup jadi mudah. Bila buat baik, segala nikmat dunia datang kepadanya. Bila buat baik, dia akan disebut sebagai manusia yang sangat-sangat bermanfaat. Dah banyak benda Allah nak bagi kepada kita. Berat lagi nak buat baik. Dan ada pula orang yang pandang bila mana nak buat kebaikan ni berat, sebab dia kata nak kena buat macam dia tu susah lah. Siapa yang kata buat benda baik mesti tiru kepada orang lain? Sebab buat baik ini dia punya skop dia besar. Ada orang yang buat baik, dia boleh dengan cara bercakap. Dia bercakap, dia bagi nasihat kepada orang, dia cakap benda yang baik-baik, dia tegur benda yang sepatutnya, dia menggunakan lisan. Dan ada orang yang dia tak boleh buat kebaikan dengan lisan, maka dia buat baik dengan tangan dia, dengan tulisan. Dengan menulis bukunya, menulis artikel, menulis benda yang bagus-bagus untuk dibaca oleh orang lain. Tangannya. Ada orang yang tidak boleh bercakap, tidak pandai menulis, tak banyak idea, dia gunakan kekuatannya untuk membantu orang. Tolong dengan tenaga, perkhidmatan dia bagi dengan sebaiknya, digunakan macam itu. Dan kadang-kadang ada orang yang tidak boleh bercakap pun dia tak pandai, tenaga pun dia tidak ada, idea pun dia tidak banyak untuk memberikan kebaikan, maka dia tolong dengan hartanya. Hartanya apa? Mungkin dia ini dah kudrat dah tak ada. Dia masih ada banyak duit, maka dia hulurkan duitnya. Duit pun tak ada, maka bila mana duit pun tak ada, maka kadang-kadang berbuat kebaikan dengan hanya bermanis muka. Bila mana ada orang datang bertemu, dia menganjurkan orang supaya untuk bermanis muka kepada orang lain. Dia nak manis muka pun tak boleh, maka cukup sekadar dengan hati dia membenci kepada benda-benda yang tak elok, dia tak suka, dia tak gemar, dia tak suka, dia tak nak benda yang tak baik, itu juga dianggap sebagai kebaikan. Daripada jalan yang besar sampai jalan yang kecil, kamu pilih yang mana kebaikan yang kamu nak buat. Banyak jalan, banyak peluang, tetapi kenapa tak nak buat juga? Kita kadang-kadang sampai pecah kepala fikir, kenapa orang ini dia tetap tak nak buat baik, tetap hidup dalam keadaan jahat, tetap memilih jalan hitam, tetap memilih jalan yang tak betul. Kenapa? Nak jawab kita pun tak tahu kenapa. Sebab kadang-kadang kita nak pergi trace, kita nak pergi tengok otak dia, ada apa yang dia fikir. Kita kadang-kadang nak pergi lihat di dalam hatinya, ada apa yang sedang dia pendam. Kita nak tahu kenapa dia tetap memilih benda yang jahat. Solatnya tidak,
puasanya tidak, zakatnya tidak, haji mampu tapi tak pergi-pergi juga. Kenapa dia tetap jadi orang macam ini? Takut-takut hatinya sudah tidak ada. Kata Imam Ghazali, jika mana terjadinya pada kamu 3 benda ini, maka kamu pergilah berdoa kepada Allah, minta hati yang baru, sebab hati kamu sebenarnya dia cuma ada fizikal di dalam, rupa-rupanya daripada sudut rohaninya tak ada hati pun kamu di situ. Rupa-rupanya hati kamu telah mati, kata Imam Ghazali. Apa 3 benda itu? Yang pertama, bila mana kamu semayang, kamu hanya bergerak tapi tidak merasa apa-apa. Hati kamu 1/3 telah mati. Kalau kamu baca Quran tetapi kamu hanya sekadar membaca tetapi kamu tak tahu apa yang kamu baca, kamu tak pernah tengok apa terjemahannya, maka 2/3 hati kamu telah mati. Yang ketiga, bila mana kamu melihat kematian ataupun dengar tentang kematian, kamu sekadar mendengar di telinga tetapi tidak sampai ibrahnya dalam hati, maka kamu ini 3/3 hati telah mati. Jawapannya, kata Imam Ghazali, kamu pergilah mohon kepada Allah, minta hati yang barulah kalau ada spare part. Masalah tak ada. Doa pada Allah, ya Allah bagilah aku hati yang baru sebab hati aku telah mati. Dan ini yang kita takut, kenapa orang ini tetap tak nak buat baik, boleh jadi hatinya mati. Mati dah hati dah sebab dia ni tak boleh dah, tak boleh disentuh dah, tak boleh ditegur dah, tak boleh ditiupkan kebaikan sebab hatinya mati. Dah habis keras macam tu. Jadi kalau nak hidupkan kembali hati lagu mana? Jawapannya cuma satu, yakni taubatan nasuha. Itu dia akan hidup kembali, hati itu subur mekar kembali menjadi qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah tak nak tengok ramai jumpa dengan Allah, rupa parah cantik, harta banyak, anak bagus, tak mau. Allah nak tengok apa? Allah nak tengok siapa yang datang dengan hati yang salim, yang sejahtera, yang selamat daripada benda-benda yang tidak elok. Baik. Yang seterusnya. Tadi saya ada kata yang ketiga. Kenapa akhir zaman ini orang lebih memilih untuk berbuat jahat berbanding untuk berbuat baik, sedangkan jalan berbuat baik lebih senang daripada untuk berbuat jahat. Daripada bangun tidur sampai tidur balik, peluang nak buat baik punya banyak. Daripada tidur sampai tidur balik, punya banyak jalan-jalan nak buat kebaikan. Tetapi kenapa tak nak dibuat? Kenapa orang memilih untuk tetap melakukan kejahatan dan tak nak memilih untuk melakukan kebaikan? Jawapannya adalah, kita ambil kata-kata daripada Al-Awwam bin Hawsab yang mana dipetik di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, karya agung daripada Al-Faqih Abu Laits Al-Samarqandi. Baik. Kata Awwam bin Hawsab, dia sebut, kalau kamu nak tahu kenapa orang ini dia tetap seronok melakukan kejahatan, kerana dah ada 4 benda yang lebih teruk daripada dosa dalam diri dia. Saya cerita pada tuan-tuan supaya senang faham. Dosa tu dah teruk. D-O-S-A, dosa, sin. Dosa ni dah teruk. Okay? Dosa ni dah teruk. Tiba-tiba, kata Awam bin Hawsab, selepas dosa, ada 4 benda yang lebih teruk daripada dosa, dah bersarang di dalam diri seseorang itu, oleh kerana itulah dia seronok melakukan dosa. Masalah dia, kita nak tahu apa 4 benda ni. Kalau tuan-tuan ada soalan tentang apa yang saya tanya pada petang ni, apa yang kita bincangkan, boleh tulis di ruangan komen. Sebelum tu, kita nak tengok dulu, apa 4 benda yang lagi bahaya daripada dosa ni? Apa dia? Baik. Kata Awam bin Hawsab, 4 benda lebih bahaya daripada dosa. Yang pertama, bila mana orang itu melakukan dosa, maka dia seronok dengan dosa tersebut. Dia seronok dengan dosa tu. Dia buat, seronok juga. Dia seronok dengan dosa tu. Yang kedua, setelah dia seronok, dia memperkecilkan dosa itu. Tak ada apa kot. Mana ada apa. Buat ni je pun. Dia memperkecilkan. Yang ketiga, selepas dia memperkecilkan, dia rasa tak ada apa-apa. Mana ada apa, benda ni kecil saja. Mana ada apa. Dia rasa tak ada apa-apa. Dan selepas dia rasa tak ada apa-apa, maka dia akan sustain ke maintain? Maintain. Dia akan maintain buat benda itu sampai bila-bila.
Sebab dia seronok, lalu dia memperkecilkan, dia tak rasa apa-apa dan dia maintain buat dosa itu, akhirnya dia seronok buat dosa itu, malakul maut datang sebelah dia menjemput dia. Akhirnya mati dalam keadaan dosa. Sebab itu Awam bin Hausab kata ada 4 benda lagi bahaya daripada dosa. Oleh kerana 4 benda ini dah berada di dalam diri kamu, maka dia akan terus bersarang kamu punya semangat nak buat jahat tu sampai bila-bila. Inilah sebab dia. Kenapa orang itu dia berat nak buat baik, sebab 4 benda yang lebih bahaya daripada dosa tadi dah bersarang di dalam diri dia. Inilah jawapan. Kalau ada penonton-penonton tanya, kenapa orang ini berat nak buat kebaikan? Jawapannya, dosa, keseronokan, memperkecilkan dosa, meremehkan dosa, terus-menerus buat dosa, dah pun lengkap diinstal bersarang dalam diri dia. Jadi nak kena buang 4 komponen ini, barulah dia akan kembali menjadi orangnya ringan tulang, ringan dirinya untuk melakukan ibadah dan juga amalan kebajikan. Jadi terjawab tak agak-agak? Kenapa orang ini berat nak buat kebaikan? Jawapannya yang tadi saya sebut di hujung, sebab ada 4 komponen daripada dosa dah bersarang di dalam hidup dia. Jadi saya ingatkan sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita terselamat daripada orang yang telah pun dijangkiti penyakit berat nak buat kebaikan. Sebab apa? Bila mana dah dijangkiti nak buang cukup susah, penawarnya kena cari cukup susah, dan bila mana kita dah jadi orang yang berat nak melakukan kebaikan, takut-takut terus menerus, akhirnya bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada apa amalan yang nak dibawa untuk dijadikan transaksi pada hari akhirat kelak. Kita nakkan kebaikan, kita nak syurga, kita nak syafaat daripada baginda Nabi SAW, kita nak rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bila mana ditanya pada kita, apa transaksi yang kamu bawa, mana amalan kamu nak ditimbang di mizan, nak dilihatkan amalan kamu, rupa-rupanya tidak ada. Dipenuhi dengan kejahatan, dipenuhi dengan dosa, dipenuhi dengan noda, akhirnya sedih seorang-seorang, menangis memikirkan apa yang aku nak kena buat ni untuk aku dapatkan pahala dan juga amal kebaikan. Minta pada malaikat, wahai malaikat, boleh tak aku balik ke dunia, aku nak buat amal kebaikan? Malaikat kata, mana boleh balik? Hang ramai sini, hang tak boleh balik ke? Mana boleh balik? Ini one way punya, dia tak ada pergi baliknya. Dah sampai sini tak boleh balik. Dia kata, tolonglah malaikat, saya ni nak balik. Malaikat, oi tolonglah bagi saya balik. Malaikat kata, kalau hang balik, hang nak buat apa? Dia kata, aku ni kalau balik, aku nak buat satu benda je. Benda yang kecil, senang buat tetapi pahalanya besar. Apa hang nak buat? Dia kata, kalau aku balik ke dunia, aku nak bersedekah. Malaikat kata, pasal apa banyak-banyak benda? Tak solat ke, puasa ke, pasal apa hang nak bersedekah? Sebab dia kata sedekah adalah amalan yang pahalanya besar tetapi paling senang nak dibuat. Kalau solat ada waktunya, kena ambil uduk dulu, kena ada tempatnya. Kalau nak berpuasa, ada bulan Ramadan, ada waktunya, kena ikut. Kalau nak pergi haji, ada waktunya. Kalau nak buat benda-benda, segala ada waktunya. Tetapi sedekah, anytime, anywhere, berapa nilai, ikut suka kamu. Tetapi bila mana kamu ikhlas, pahalanya cukup besar. Dia kata, kalau aku balik ke dunia, aku nak bersedekah banyak-banyak sebab aku nak buat kebaikan. Aku menyesal kerana di dunia dulu, aku berat nak buat kebaikan. Jadi, menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tidak berguna lagi. Dah sampai di sana baru nak menyesal, beratnya nak buat kebaikan, maka wassalam, bye-bye, tak boleh kembali ke dunia. Jadi fikir-fikirkanlah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang menyaksikan kita pada petang ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada esok hari dengan topik yang lebih menarik untuk kita bincangkan. Teruskan follow Kardok Page Akademi Al-Islah dan juga Mantap Syekh untuk dapatkan info-info berkenaan dengan iHufaz, dan ikuti kami bermula daripada pagi sehingga ke malam, semuanya untuk anda, perkongsian-perkongsian yang menarik daripada panel-panel yang kita bawakan kepada anda. Sekian, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamak, mantap Syekh. Terima kasih kepada tim Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada NGO Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada Sayang Al-Quran. Terima kasih kepada Pertumbuhan Sayang Al-Quran. Terima kasih
sayang Al-Quran. Terima kasihlah kepada Tubuhan yang sayang Al-Quran. Terima kasih kerana memberikan Al-Quran. InsyaAllah hari ini dan semalam kita telah lancarkan satu infak Quran kasih buat Borneo untuk 100,000 naskah.